السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita pada malam ni ialah hadis yang ke-9, larangan makan harta anak yatim, iaitu pada muka surat yang ke-59. Hadis yang ke-9, larangan makan harta anak yatim. Hadis yang diletakkan oleh penulis ialah hadis daripada Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qila ya Rasulullah, wama hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Maksud dia pada muka surat 60, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi 7 hal yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Sab'al mubiqat, al-mubiqat maksudnya ialah benda yang membinasakan kita, perkara yang pasti akan menjatuhkan kita dalam neraka. Kita buat saja maka kita sudah masuk ke dalam kategori orang yang ditetapkan di dalam neraka. Melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala, pelaku-pelaku 7 perkara ini bertaubat, meninggalkan dan berusaha untuk menyucikan diri daripada dosa tu, mungkin dengan izin Allah Ta'ala, dengan kasih sayang dia, tak kenalah kecelakaan iaitu balasan dosa berupa neraka. Kata Nabi lagi, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Wama hunna? Baginda bersabda, syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua ialah sihir, melakukan sihir. Yang ketiga ialah membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak. Seterusnya, yang keempat ialah makan harta riba. Yang kelima ialah makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan perang. Dan ketujuh, menuduh wanita beriman melakukan zina. Dalam hadis ni kita tengok Nabi telah buat senarai pendek 7 perkara yang kalau kita terjebak padanya, kita telah melakukan dosa besar yang memerlukan kepada taubat yang bersungguh-sungguh, yang disebut dengan nama taubat nasuha. Adakah dosa besar itu berpada dengan 7 ni? Tak. Ini ialah yang hardcore punya dosa.
yang sangat tinggi kesannya dan sangat besar impak dia bila mana kita melakukannya, terutamanya kepada iman kita. Contoh kita ambil dosa yang disebut sini ialah berzina, menuduh perempuan berzina. Berzina tak ada dalam ni, tapi menuduh perempuan berzina. Kalau kita tengok dalam satu hadis, Nabi sebut tidak berzina seorang itu melainkan imannya telah tercabut. Ini ialah ancaman kepada orang yang melakukan dosa zina. Bila mana dia tu berzina, iman tu tertanggal pada dirinya. Dalam 7 dosa besar yang disenaraikan ni, salah satunya ialah menuduh wanita beriman itu berzina. Jadi ianya hampir juga kepada orang yang melakukan zina, melakukan tuduhan. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya bila mana kita terlibat dengan dosa-dosa ni, impak yang paling bahaya sekali ialah iman tu tercabut. Bila mana iman tu tercabut, maka nak datang balik, nak masuk balik pada diri kita tu, ianya bukan benda yang mudah. Sebab kita kena tahu, masuk dan keluarnya iman ini ialah benda yang memang ada, selain daripada turun naiknya iman. Sebab tu antara doa Nabi Sulaiman AS dalam Al-Quran, Rabbi adkhilni fi rahmatik, ataupun adkhilna fi rahmatik waj'alni minas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmatmu dan jadikanlah aku daripada orang saleh. Bila mana perkataan adkhilna tu disebut oleh Nabi Sulaiman nak tunjuk bagi kita, bila mana adanya dakhala adalah kharajanya, adanya masuk adalah keluarnya. Jadi 7 dosa ini perlu diambil perhatian. Cuma perbahasan kita pada malam ni ialah dosa yang berkaitan dengan muamalat ni ialah memakan harta anak yatim. Imam Ibn Battal berkata, memakan harta anak yatim adalah daripada dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ia adalah memakan secara zalim dan kelak perutnya di hari kiamat akan dimakan oleh api neraka. Demikian pendapat ahli sunnah. Allah Azza wa Jal menunaikan janjinya. Memang disebut dalam Al-Quran tentang hal perihal orang yang makan harta anak yatim ni tidak dipenuhi dalam perutnya melainkan api neraka, sebagai bentuk besarnya kesan dan jahatnya perbuatan yang dia buat. Seterusnya dia sebut situ 9.1, siapakah anak yatim? Sebelum pada kita bahas, kita nak buat pendefinisian, penakrifan anak yatim ni siapa. Dia sebut situ Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, aku menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la yutma ba'da ihtilamin wala sumata yaumin ilal lail. Maksudnya tidak dinamakan yatim selepas baligh, tidak dinamakan puasa sehari melainkan sampai malam, iaitu berbuka puasa pada waktu maghrib. Pada hadis ni, pada perkataan Nabi ni, ada 2 perkara yang Nabi nak sebut. Pertama ialah nak kena kenal anak yatim ni siapa. Anak yatim ni ialah anak yang kehilangan ibu atau bapa, atau kedua-duanya sekali, dan belum lagi mencapai usia baligh. Sebahagian para ulama mengeluarkan lagi takrif yang lain. Dia kata anak yatim ni ialah anak yang kematian bapa. Kalau dia kematian ibu, bapanya ada, tak dikategorikan sebagai yatim. Sebahagian yang berpandangan begitu. Nanti kita akan tengok pada muka surat 61 masih lagi ada pandangan-pandangan lain yang dibawa. Tapi biasanya dikenali ialah anak yang kematian bapa ataupun kematian kedua-duanya sekali. Itu disebut dengan anak yatim yang belum sampai usia baligh. Usia baligh ni ialah antara 7 hingga 15 bagi lelaki dan perempuan lah. Bagi lelaki dan perempuan, perempuan mungkin lebih awal. Lelaki dia punya limit dia ialah umur 15. Maknanya lebih daripada usia tu dia dah dikira sebagai baligh. Kita tengok pada muka surat 61, dia nak bawa kepada kita berbagai pandangan yang lain. Syekh
Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Dia ni yang mensyarahkan kitab Sunan Abi Daud dengan namanya Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud ni ialah salah satu kitab yang merupakan syarah kepada kitab Sunan Abi Daud. Syamsul Haq Al-Azim Abadi ni ialah daripada ulama India. Daripada ulama India. Dan dia ni datang daripada aliran ahli hadis di India. Kita tahu pengajian hadis di India ni ada dua aliran yang terkenal, aliran ahli hadis dan juga aliran Deobandi. Bagi kelompok Deobandi, dia orang ada syarah Sunan Abi Daud sendiri, nama dia Bazlul Majhud fi Syarhi Sunan Abi Daud, yang ni ditulis oleh Al-Kandahlawi. Tapi bukan Kandahlawi yang tulis Fadailul Amal tu, Maulana Zakaria Kandahlawi. Dia ada beberapa orang, dah ramailah ulama-ulama India ni yang menisbahkan diri dia orang sebagai Kandahlawi ni. Cuma dia lagi awal. Kitab Bazlul Majhud ni lagi tebal, lagi banyak jilid berbanding Aunul Ma'bud. Dan banyak dalam kitab Bazlul Majhud ni, penulis dia Kandahlawi ni dia macam nak menyanggah pandangan daripada Aunul Ma'bud ni. Tapi itu ialah pertembungan akademik yang sehat, pertembungan ilmu yang sehat. Tidak ada cercaan dan makian, melainkan mengedepankan hujah, memberikan riwayat-riwayat dan hujahan-hujahan bila mana tak setuju dengan syarah kawan ni. Cuma biasanya kita akan lebih kenal dengan Aunul Ma'bud ni. Apa kata Al-Azim Abadi? Dia menukilkan kenyataan daripada Ibn Ruslan yang menyebut, Ibn Ruslan ni ulama dalam tokoh mazhab Syafi'i, tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apabila anak yatim, sama ada lelaki atau perempuan, sudah mencapai usia baligh, di mana mereka sudah bermimpi seperti kebanyakan orang, maka hilanglah baginya status keyatiman secara hakikat dan berjalan ke atasnya hukum baligh. Bila mana dia dah melepasi usia 15 tahun ataupun dia bermimpi, bagi lelaki dan perempuan ni lah, ataupun bagi perempuan mula datang haid, bagi lelaki dia bermimpi ataupun lepas usia 15 tahun, maka dia tidak lagi berstatus dengan status anak yatim. Cuma secara umumnya mengikut kepada uruf semasa, kita tengok anak yatim ni mereka digolongkan sekali ialah mana-mana remaja yang kematian ibu bapanya ataupun bapanya yang masih lagi belum ada kekuatan ekonomi untuk dia tanggung diri dia, digolongkan sekali dalam kategori anak yatim. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok rumah-rumah anak yatim yang ada di tempat kita ni, bukan sampai umur 15 je. Kalau ikutkan takrif ni, tingkatan 3 je lah. Umur 15 kan tingkatan 3. Maknanya tingkatan 4 dia tak panggil anak yatim, dia dah kena keluar pada rumah anak yatim tu. Tapi kita tengok sebahagian rumah anak yatim sampai tingkatan 6 pun ada lagi. Bahkan sampai IPTA pun ada. Sebab apa? Sebab uruf masyarakat remaja-remaja yang berusia seperti ini pun masih lagi belum mampu mengurus takbir ataupun nak menyara diri dia ni. Dari segi hukum dia 15, tapi dari segi keadaan yang kita sebut sebagai keadaan realiti, dia bukan macam tu. Kemudian dia sebut lagi, menurut kenyataan mufti wilayah, istilah yatim pada asasnya adalah merujuk kepada kanak-kanak yang sudah kematian bapanya dan dia masih belum mencapai baligh. Akan tetapi kami berpendapat pelaksanaan hukuman yatim boleh dilanjutkan lagi berdasarkan uruf. Tadi kita dah sebut, semasa di mana remaja yang berusia 14 hingga 15 tahun pada ketika ini adalah masih lagi berada di bangku persekolahan menengah dan mereka masih memerlukan pelbagai sokongan dan dukungan daripada pelbagai pihak. Justru pendapat seperti mazhab Hanafi berkenaan had umur yatim yang membawa sehingga kepada 17 atau 18 tahun boleh diberikan penekanan. Mazhab Hanafi memang agak lebih realistik dalam bab ni. Mazhab Hanafi ni merujuk kepada ulama bermazhab Hanafi, bukan Imam Hanafi tu, Imam Abu Hanifah tu, tapi ulama mazhab Hanafi. Sebab pada zaman Imam Abu Hanifah isu ni belum dibincang lagi, tapi dibawa oleh ulama-ulama mazhab Hanafi yang melihat kepada suasana masyarakat. Macam kita sebut tadilah, sebenarnya kalau tengok pada zaman kita ni, hatta usia masuk asasi diploma tu pun
Kadang-kadang masih lagi digolongkan mereka ni dalam asnaf anak yatim lagi. Biasanya yang kira dah habis anak yatim ni bila habis first degree dia lah, sekitar umur 22, 23 dan 24. Kalau dah 25, 26 tu dah tak dikira sebagai yatim lagi lah, sebab dia dah mampu ada keupayaan kendiri untuk menyara hidup dia. Tapi biasanya kebanyakan rumah-rumah anak yatim ni lah habis usia persekolahan sekolah menengah, iaitu usia 18 tahun, SPM lah. Bahkan seperti yang sudah kami nukilkan, pendapat yang dinisbahkan kepada Imam As-Suddi, kami lebih cenderung walaupun dihukumkan sebagai yatim itu sehingga baligh, tetapi perlu juga dilihat keadaan sehingga mereka selesai belajar di peringkat universiti, kerana saraan kos dan keperluan untuk pembiayaan amat memerlukan sokongan dan dokongan semua pihak. Ini lebih menepati maslahah dalam pembelaan hak anak yatim sehingga membawa kepada keselesaan hidup mereka. Maknanya tengok pada keadaan. Tapi kebanyakan rumah-rumah anak yatim di Malaysia ni biasanya usia yang diambil ialah usia sekolah menengah, usia college, sama ada asasi ke diploma ke hatta degree yang pertama pun biasanya tak banyak rumah anak yatim yang masih lagi ada anak yatim dalam usia itu. Biasanya limit dia lah pada habis-habis tinggi pun tingkatan 6 lah, tingkatan 6 STPM. Okay. 9.2. Jika penjaga miskin atau fakir, bolehkah memakan harta anak yatim itu? Maknanya anak yatim ni dia ada harta, lalu pergilah hak penjagaan itu kepada adik-beradik ayah dia ataupun mak dia yang masih hidup. Tapi adik-beradik ayah dan mak dia ni, penjaga dia ni, wakil lah kita sebut, dia daripada kalangan orang yang asnaf juga, maknanya dia miskin. Boleh tak dia nak pakai harta yang diwariskan, kalau ada banyak lah, untuk kegunaan dia juga? Dalam masa yang sama dia pun nak tanggung anak menakan dia ni ataupun apa-apa sajalah status dia untuk menyara dia, ataupun tok wan dia yang jaga pun termasuk dalam kelompok dan kategori itu. Biasanya kalau tengok hak penjagaan anak yatim ni, dia akan balik ke lebih atas, bukan lebih bawah. Contoh kalau satu orang tu meninggal, dia meninggalkan anak, contoh mati dua-dua, suami isteri meninggal sebab aksiden ke apa, hak penjagaan hadanah ni dia akan pergi kepada tok wan dia dulu, yang atas dulu. Sekiranya tak mampu ataupun dah meninggal, dah terlalu tua apa semua, baru dia pergi kepada adik-beradik dan seterusnya dan ke bawah dan ke bawah. Tapi kalau ada yang atas, dia akan pergi ke atas dulu, baru dia patah balik turun ke bawah ataupun setara dengan adik-beradik mak dan ayah dia yang meninggal. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, diturunkan ayat ini kepada penjaga anak yatim, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf." Sesiapa di antara penjaga harta anak yatim itu kaya, maka hendaklah dia menjaga dirinya untuk tidak memakannya. Falyasta'fif tu mari pada perkataan iffah, iaitu tidak mengambil langsung dalam rangka ataupun dalam maksud menjaga diri untuk tak ambil. Kita tengok ada satu hadis Nabi ajar pada kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 perkara. Huda maksudnya hidayah, tuqa ketakwaan demi ketakwaan, al-afaf mai pada perkataan iffah, iaitu menjaga maruah. Dalam sebahagian maksud juga menyebutkan menjadikan diri kita ni sentiasa cukup dengan rezeki sehingga kita tidak meminta-minta. Sebab tu dalam Islam ni dia ada satu elemen penting bagi orang Islam, iaitu iffah ataupun afaf, yang bermaksud menunjukkan diri tidak melarat. Jangan tunjukkan diri kita ni melarat, jangan mudah untuk meminta-minta. Kemuliaan orang Islam ialah pada tidak meminta-minta, sama ada meminta-minta pada hal material ataupun meminta-minta pada bab berkaitan dengan sokongan emosi apa semua masalah. Itu semua duduk dalam bab afaf. Dalam ayat yang ke-6 surah An-Nisa, Tuhan sebut bagi penjaga anak yatim yang kaya, falyasta'fif, hendaklah dia cukup
besar menahan dirinya. Isti'faf yang disebut di sini ialah tak ambil langsung, tak kacau, melainkan disimpan harta tu untuk kegunaan anak yatim itu bila mana dia besar nanti, bila mana terangkat padanya status keyatiman. Wa man kana faqiran, yang menjadi perbahasan kita ni ialah sekiranya yang menjaga itu fakir. Dia tak sebut miskin, dia sebut fakir. Fakir ni ialah sangat-sangat melarat. Dia tak cukup, hatta kepada keperluan asasi pun tak cukup. Miskin ni dia cukup pada keperluan asasi, tapi untuk dia bermewah dia tak boleh. Tapi fakir, keperluan asasi pun tak cukup. Maknanya fakir dia lagi miskin berbanding status miskin itu. Allah Ta'ala kata falyakul bil ma'ruf. Boleh ambil, boleh makan, tapi dengan cara yang berpada-pada. Bukan ambil seambil-ambilnya sehingga tak ada perancangan untuk simpan kepada anak yatim ini. Imam Ibn Kathir menyatakan, para fuqaha berkata, baginya memilih untuk dua perkara, sama ada makan sama seperti anak yatim itu makan, atau makan dengan kadar sebenar keperluan penjaganya. Kalau dia orang yang fakir, dia boleh ambil harta anak yatim yang dia jaga dengan cara dia menyama tarafkan apa yang dia makan dengan anak yatim itu makan. Ataupun satu lagi pandangan, dia hanya makan untuk kecukupan dia. Kalau dia cukup banyak ni, mungkin yang dia cukup tu sikit berbanding apa yang anak yatim tu perlu. Anak yatim tu mungkin dia perlukan lebih lagi makanan pada kita. Kita jangan ambil bagi sama. Yang lebih dekat pada takwa ialah kita ambil sentiasa kurang daripada keperluan anak yatim. Ini berkait dengan ketakwaan. Ini berkait dengan ketakwaan. Dan percayalah, sekiranya satu orang tu Allah Ta'ala pilih dia menjadi penjaga anak yatim, Allah Ta'ala tidak akan sempitkan rezekinya. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, ana wa kafirul yatim kahatain. Nabi kata, aku dan penjaga anak yatim seperti dua jari ini, jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya sangat dekat. Tapi kalau penjaga anak yatim ini ianya tidak menjaga anak yatim itu dengan baik, maka jauhlah dia seperti mana yang Nabi sebut ni. Tak bersama dekatlah dia dengan Nabi tu. Tak dekat dia tu dengan Nabi. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kelebihan yang besar, kedudukan yang besar bagi orang yang betul-betul jaga anak yatim. Sebab tu kalau kita tengok, ramai orang cuba ingin mengambil peluang membela nasib anak yatim ni. Ada orang buat pertubuhan. Bahkan saya rasa setiap negeri ada pertubuhan kebajikan anak yatim ni. Setiap negeri di Malaysia. Sama ada pertubuhan tu pertubuhan yang memang kata apa, bergerak dengan baik, ataupun pertubuhan yang bergerak sendiri, tak dibantu oleh kerajaan. Tapi kalau tengok kebanyakan pertubuhan kebajikan anak yatim ni, biasanya dia akan dipantau oleh, kalau Malaysia kita ni lah, dia dipantau oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, melainkan yang buat sendiri. Saya tahu ni sebab saya pun dulu waktu sekolah menengah ni memang saya datang daripada orang yang duduk rumah jagaan ini. Bukanlah mak kita dia buang kita, tapi untuk mendapatkan bantuan yang lebih baik. Di Terengganu ni dia ada satu badan, nama dia Perkaya, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin. Banyaklah, luas besar, tempat yang besar. Dia sedia satu tempat komplit, dia punya kondusif, dia punya orang kata apa, prasarana dia himpun semua anak yatim di Terengganu duduk situ, dan dia akan hantar kita sekolah mana. Di rumah anak yatim tu ada, di sekitar tu ada 5 buah sekolah yang anak yatim tu akan dihantar. Cukuplah dengan bantuan kerajaan negeri dan sangat mewah. Ada wang sakunya, ada orang kata apa, keperluan asasi yang diberi setiap bulan. Makan tu yang bagilah, maknanya keperluan macam alat-alat mandi, toiletry semua pun bagi. Baju raya pun bagi. Baju sekolah pun bagi. 2 pasang apa semua. Komplit, bagus. Cukup. Dimuliakan pada bulan Ramadan apa semua, orang bagi bantuan cukup banyak. Okay. Jadi ini ialah bahagian daripada orang yang nak mengambil peluang. Tapi hati-hati. Bila mana berkait dengan bab anak yatim ni, kadang-kadang
tak diuruskan dengan baik, ada sebahagian orang dia boleh tergelincir juga di sini. Sebab memang bila mana kita sebut derma anak yatim ni, dia macam ramai orang nak bagi. Ramai. Terlalu ramai. Cukup banyak. Saya ingat pengalaman saya duduk 3 tahun. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Tingkatan 4 saya sekolah lain dah. Okey. Selama 3 tahun tu, kita hidup dalam keadaan yang terurus elok lah. Tapi dengan tempat yang besar tu, mestilah akan ada leaking di mana-mana tu. Sebab rumah anak yatim tu memuatkan lebih kurang 400 ke 500 orang, lelaki dan perempuan. Dengan mewah, hatta Istana Terengganu pun memberikan layanan yang baik. Maknanya sampai peringkat kepada bukan setakat kerajaan negeri, hatta kepada Yayasan Diraja pun ambil sana isu ni. Okay. Tapi ada beberapa tahun, ada kes-kes tertentu, saya tak nak sebut secara meluas, tapi saya sebut jugalah bila mana orang yang jaga anak yatim ni, dia kadang-kadang dia jadi tergoda dan teruji dengan duit yang datang. Sangat banyak. Kalau juta tu biasa. Ianya ialah amount biasa untuk tolong anak yatim. Ada sebahagian orang telah menggunakan harta ini dengan cara yang tak baik dan akhirnya pecah amanah. Dalam pecah amanah tu pun, di tempat yang saya duduk lah, kita orang taklah rasa lapar. Maknanya ada lagi duit. Sebab tu tak ada protes. Kita baru tahu, oh sepatutnya dapat banyak lagi. Tapi nak katanya, kerana terlalu banyak tu, kita tak rasa rupa-rupanya bahagian kita tu telah diambil, ditarik. Cuma nak katanya, bila mana satu orang ni dia pilih untuk jaga anak yatim, Allah Ta'ala akan uji dia dengan banyak orang datangkan banyak. Tapi kita akan terkeliru, yang ni untuk anak yatim, bukan untuk kita, bukan untuk yang jaga tu. Ini ialah untuk anak yatim, bukan untuk orang yang jaga. Tapi kadang-kadang orang yang jaga ni, sebab dia datang dengan amount yang banyak, datang dengan van yang bawa duit tu, yang orang ada senapang apa semua, datang dengan yang macam tu sekali. Nak kata banyaknya bantuan, sekali turun bajet apa semua ni, sehinggalah benda tu dah jadi kes besar, masuk surat khabar apa semua. Saya tak nak sebutlah tahun bila. Cuma nak katanya, ianya bukan benda mudah jugalah. Sehinggalah kena pantau oleh kerajaan pusat, dan akhirnya ada audit dalaman, audit luaran, dan akhir benda tu memenatkan, payah. Dan berlakulah peralihan pengurusan daripada kerajaan pergi ke NGO biasa. Betapa kayanya pengurusan itu, sehingga rumah anak yatim yang tempat saya duduk tu, mereka memiliki ratusan ekar ladang kelapa sawit atas sebab sumbangan yang banyak tu. Duit banyak. Jadi tak boleh nak simpan macam tu saja, kena invest. Beli tanah ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit tu atas nama pertubuhan anak yatim tu. Ratusan ekar. Bukan 10, 20 ekar. Maknanya satu ladang yang luas, tapi pengurusannya jadi cacah merbah. Kerana sebelum daripada menjaga, tak sangka lintasan duit tu banyak. Bila mana jaga, oh baru perasan rupa-rupanya banyak. Sangat banyak. Jadi yang mungkin nak disampaikan oleh penulis ni ialah bab makan harta anak yatim ni ialah pada tahap itulah, pada tahap amount yang besar ni. Kalau rumah anak yatim yang berdiri di atas inisiatif sendiri, maknanya tak berkait dengan kerajaan, yang ni mungkin agak sukar berlaku penyelewengan, sebab memang tak cukup yang NGO yang duit sendiri ni. Tapi kalau yang ada duduk under dipantau oleh kerajaan ni, biasanya dia memang cukup banyak duitnya. Jadi pada waktu tu, ketakwaanlah yang menjadi pakaian terbaik untuk menghalang orang tu daripada dia ambil duit tu. Sebab contoh kalau bagi duit saku pada zaman tu ni sekitar tahun 2005-2006, 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas dah. Bila mana bagi duit saku ni, dia bagi cash. Biasanya pengetua yang tempat saya duduk tu, pengetua rumah anak yatim tu, dia nak suruh student ni datang salat. Dia kata pembahagian duit saku akan dibuat waktu subuh. Dia tak buat siang hari, tengah hari, dia tak buat. Sebab dia nak suruh budak-budak datang salat subuh semua. Jadi bila mana tahu duit saku nak bagi ni, penuh salat subuh. Yang tingkatan 1, tingkatan 2 ni memang baguslah, memang datang awal. Yang tingkatan 5 ni datang jarang-jarang. Time waktu bagi duit dia datang.
RM70 sebulan untuk tahun 2005, 2007 untuk budak tingkatan 1, 2 ni cukup mewah dah. Sebenarnya dah cukup mewah sebab makanan dah free, semua benda dah free, cukup mewah pada waktu itu. Tapi bila mana kita dengar rupa-rupanya ada siasatan apa semua, sepatutnya wang saku itu bernilai RM150 sebulan sepatutnya. Tapi sebab ada potong situ, potong sini, lalu kat orang ni, lalu kat orang tu, komisen tu berkurang. Tapi kita yang anak yatim ni RM70 tu dah besar dah pun. Dah seronok dah. Sebab kita dah free dah. Tak ada apa yang kita nak. Kita cuma perlukan duit tu untuk pergi sekolah, beli makanan di sekolah. Balik di asrama, makanan dah free. Sehinggalah tukar pengetua lain. Barulah dia cerita. Saya tahu tu lepas pada saya keluar situ, kita dah belajar mana dah, pergi rumah pengetua tu balik. Pergi silaturahim. Dia cerita balik. Dia kata jaga anak yatim ni susah. Sebab dia ni orang kerja government. Dia dilantik oleh JKM ni pegang urusan ni. Sebelum ni dia duduk di JKM bukan urusan tu, urusan lain. Dia kata waktu pegang setahun tu takut sebab turun bajet ni, bajet yang kasar-kasar semua. Bukan bajet yang kecil-kecil. Memang kalau kita nak gelapkan, kita boleh gelapkan. Cuma yang lebih mengerikan ialah dia kata ada kawan-kawan kita ni yang sama-sama pegang rumah OKU apa semua ni, mengajar kita untuk menggelapkan. Ni masalah. Dia ada kawan-kawan yang toksik. Sebab tu tuan-tuan, antara benda yang mustahak juga dalam hidup kita ni, selain daripada kita berjihad lawan hawa nafsu, berjihad menggugurkan kawan-kawan yang bermasalah ni. Kena gugurkan dia daripada senarai kawan. Sebab dia memang tak membantu. Bahkan dia akan mencelakakan kita. Ini benda yang kita kena hati-hati. Sebab dia akan menarik kita hidup dalam keadaan tidak mengikut syariat. Benda ni penting. Sebab tu Allah Ta'ala dia umpamakan orang yang hidup tak ikut syariat ni ialah orang yang jalan tak betul. Kita masjid ni lepas isyak kan kita duk buat bacaan surah Al-Mulk, saya perhati. Bila mana kita baca surah Al-Mulk ni, kita akan lalu ayat 22 surah Al-Mulk. Ayat 22 surah Al-Mulk ni apa dia? Allah Ta'ala sebut pada ayat 22 surah Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Tuhan kata, adakah orang yang berjalan dengan muka lebih menerima hidayah berbanding orang yang berjalan kaki di atas sirat? Perbandingan yang cukup jelas dan tak perlu fikir lama. Tuhan kata, Tuhan tanya pada kita, tapi dia tak suruh kita jawab, suruh kita fikir. Adakah orang yang berjalan dengan muka lebih elok berbanding orang berjalan kaki ketika mana dia meniti sirat? Jawapan mudah. Kita tanya budak-budak pun, manusia yang normal dia berjalan dengan kaki, dia tak berjalan dengan muka. Bahkan kita pun tak boleh bayang macam mana orang tu berjalan dengan muka. Tapi Tuhan nak menggambarkan betapa songsangnya orang yang tak hidup dengan syariat ni, sehingga dia boleh langgar semua larangan-larangan Tuhan ni, diumpamakan seperti orang yang berjalan dengan mukanya. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok dalam dunia ni, ada orang dia boleh kembangkan dia punya kemahiran ni, dia berjalan dengan tangan. Ahli gimnastik buat pertunjukan berjalan dengan tangan. Mahir betul dia berjalan dengan tangan. Macam jalan dengan kaki. Tapi kalaulah dia meneruskan berjalan dengan tangan untuk kehidupan seharian dia, adakah kita akan kata dia ni normal? Tak normal orang ni. Walaupun dia pandai, tak jatuh dia. Ataupun memang dia boleh buat sebiji macam Quran. Dia memang boleh berjalan dengan muka, dengan hidung dia boleh berjalan. Tak nampak macam pelik, nampak laju, lagi laju pada orang berjalan dengan kaki. Tetap kita kata orang ni tak normal. Sebab Tuhan nak beritahu kepada kita, hidup dengan syahwat menyebabkan hidup kamu tak normal. Tapi hidup dengan syariat, hidup kamu normal. Tuan-tuan bayang, Nabi suruh kita baca surah Al-Mulk ni tiap-tiap malam, supaya kita sedar diri kita ni kena ikut syariat. Macam-macam mana pun kena ikut syariat. Orang yang ikut syariat diumpamakan seperti orang yang berjalan dengan kaki dia. Kita berjalan kaki tuan-tuan, walaupun perlahan, orang tetap panggil orang normal. Perlahan. Sebab apa? Mungkin kita tak berapa ada kudrat, tapi kita berjalan dengan kaki normal.
Tapi kalau kita berjalan pelik sikit pada orang, walaupun laju sampai juga ke tempat tu, orang kata tak normal. Dia berjalan dengan tangan, ataupun mudah lagi, dia berjalan mengundur, tak berjalan ke depan, jalan mengundur. Jalan daripada Kanga ke Arau, mengundur je, mengundur. Orang tengok apa hal dia ni berjalan mengundur ni. Ada orang dia cuba nak pecahkan rekod dunia, dia berjalan mengundur daripada Perlis pergi KL, mengundur. Bawa kereta reverse je, tak bawa ke depan. Kita nak kata bagus dia ni memang bukan calang-calang orang. Kita tak kata orang ni calang-calang orang, mereka kata dia ni gila ni, buat kerja macam ni. Jalan mengundur ni lah hijau gila. Nak tunjuk pada kita betapa tidak normalnya kalau kita hidup dengan cara yang salah. Begitulah bila mana Tuhan kata jangan makan harta anak yatim, kita makan, dilihat sangat tak normal. Begitulah bila mana Tuhan kata salat, kita tak salat, sangat tak normal. Tapi masyarakat dia berjaya menormalisasikan benda tu. Orang yang buat ni, dia cuba untuk normalkan. Sebagaimana kita tengok orang yang tak salat. Hari ni khutbah Jumaat bercakap tentang salat. Orang yang tak salat, dia berjaya normalkan diri dia tak salat itu dilihat sebagai hebat, kemah. Bila mana dapat projek urus harta anak yatim, kalau tak ambil 10,000 ke 100,000 ke, turun 1 juta tak ambil 100,000, turun 100,000 tak ambil 10,000, dikatakan low class orang ni. Bahkan sebahagian kawan-kawan yang toksik ni siap kata lagi, apalah dapat doyan runtuh biar macam tu. Tu bukan doyan runtuh, tu api neraka yang sedang menunggu untuk membakar kita. Kerana adanya mulut-mulut yang busuk seperti ini ni, yang mengajar orang-orang untuk ambil benda-benda seperti ini ni, itulah yang menyebabkan kehidupan tak normal dilihat normal. Sebab tu kita kena tahu benda-benda seperti ini ni, supaya kita tidak menjadi orang yang menormalkan hidup luar pada syariat, sedangkan hidup dengan syariat lebih normal. Walaupun perlahan, walaupun slow, walaupun kita ni bukanlah orang yang berduit, tapi kita buat ikut syariat. Nampak dia ni taklah berapa kaya sangat, taklah melarat, tapi taklah berapa senang macam sebahagian orang, tapi dia tak curi hak orang. Kerja dia, gaji dia taklah besar, tapi dia tak ambil hak orang, dia tak menipu hak orang apa semua. Itu lebih baik. Nampak dia jaga anak yatim, makin dia jaga anak yatim, makin kurang harta dia. Tapi itu lebih baik selama mana dia tidak mengambil harta anak yatim, selama mana dia tak mengambil harta anak yatim. Orang yang terbaik ialah orang yang jaga betul-betul anak yatim, tambah-tambah yang jaga atas nama persendirian. Yang mungkin anak yatim tu dia ada harta pusaka, dan kita pun tahu pengurusan harta pusaka ni dia agak rumit di Malaysia ni. Dia ada beberapa stage dia lah yang kita kena lalui kalau betul orang tu nak urus. Tapi kalau kita tengok statistik pengurusan harta pusaka di Malaysia ni, tak sampai 2% seluruh Malaysia yang selesai elok, tak sampai 2%. Kebanyakannya sampai dah ada asabah masing-masing dah. Asabah ni maksud dia apa? Dah dapat bahagian masing-masing dah. Semuanya tak setuju. Semuanya kata saya rasa tak adil pembahagian ni. Sebab saya tahu ni ada sebahagian kawan-kawan yang terlibat dalam bab pengurusan harta pusaka ni, faraid apa semua ni. Kebanyakan kes berakhir dengan tak puas hati. Walaupun kalau kita tengok yang tak puas hati tu daripada kalangan orang yang datang masjid, orang yang kita tengok hadir juga dalam majlis-majlis ilmu. Itulah masalah bila mana beramal ketika mana di hujung usia dia jadi macam tu lah. Dia tak beramal daripada muda dia menyebabkan ilmu tu tak lumat masuk. Tak ada rasa takut pada Tuhan, tak ada rasa redha, syukur, tak ada. Yang ada hanyalah ketamakan. Sebab itulah ada seorang sahabat, kalau tak silap yang kata ni sahabat, ada orang kata ni hadis Nabi, tapi yang benar ni ialah kata-kata sahabat. Sahabat ni kata ilmu pertama yang akan diangkat ialah ilmu faraid, ilmu bagi harta ni. Kenapa dia paling awal diangkat? Adakah maksud dia orang tak erti ilmu faraid? Sebahagian para ulama kata itu salah satu juga maksud dia. Maksud yang paling kena yang nak disampaikan oleh sahabat ni ialah ilmu ni tak diamalkan. Dipelajari mungkin, belajar, bagi, tapi bila mana sampai time nak beramal, orang yang belajar menekuni tahu 1/8, 1/6, dia tahu semua. Tapi bila mana dia dapat harta pusaka, dia boleh tak puas hati. Dia sendiri pun tak puas hati.
Sebab manusia ni dengan harta, jangan cuba-cuba dengan harta. Jangan bermain dengan bisanya harta ni. Sebab sebelum melintas satu orang, dia boleh meyakinkan diri dia, saya tak kot, saya tak. Tapi bila mana melintas depan dia, baru dia tahu besar dia impak daripada harta tu. Sebab itu memang hakikatnya keinginan kita, tapi kita yang kawal betul. Termasuklah harta anak yatim ini pun. Kita tengok apa lagi yang dia sebut. 9.3 dia sebut situ, suruhan mengembangkan harta anak yatim. Boleh tak kita invest, kita developkan harta anak yatim ni? Secara umumnya Islam menggalakkan penjaga harta anak yatim untuk mengembangkan harta anak yatim agar tidak dihabiskan kerana membayar zakat semata-mata. Adalah Umar Al-Khattab berkata, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha zakah. Niagakanlah, dengan maksud kembangkanlah harta anak yatim agar tidak habis dimakan dengan dikeluarkan zakat. Mufti wilayah menyatakan bahawa harta faraid milik anak yatim adalah harus dan dibolehkan untuk diurus niagakan oleh walinya sekiranya harta tersebut melebihi had nisab yang wajib dikenakan zakat. Had nisab wajib zakat ni berbeza mengikut setiap negeri lah. Yang perlis saya tak pasti, saya tak apa ingat sangat berapa belah ribu dia punya nisab zakat tu. Ini bagi mengelakkan harta tersebut terus berkurang dari tahun ke tahun disebabkan pembayaran zakat. Namun begitu, wali perlulah menjamin keselamatan harta tersebut daripada lesap dan terus hilang disebabkan oleh pelaburan yang merugikan. Demikian juga, sekiranya nilai harta tersebut adalah kurang daripada nilai nisab zakat, wajib zakat, maka sebaiknya harta tersebut dimasukkan ke dalam akaun simpanan tetap ataupun tabung haji, fixed deposit ataupun tabung haji. Elakkan dengan sewenang-wenangnya melabur harta anak yatim pada pelaburan yang dikhawatiri berakhir dengan lebur dan lesap begitu saja. Kena hati-hatilah. Macam saya sebut tadi lah, bila mana sumbangan orang beri pada anak yatim ni banyak, akhirnya penyumbang kata kita kena invest dengan cara kita buat perusahaan ladang macam yang ada di Terengganu semua. Saya tak pasti sejauh mana dia punya pengurusan, tapi adalah bunyi-bunyi yang tak berapa enak dalam bab pengurusan tu. Kerana apa? Kerana bila mana dia berkembang, banyaklah mata yang melihatnya dan teliu tengok. Akhirnya pengurusan yang asalnya ada satu ahli jawatan kuasa berkembang sampai 4 ahli jawatan kuasa. Jawatan kuasa tu ada 4 jenis. Ada keuangan, ada pengurusan, ada kelolaan, ada tu. Asal satu je. Kerana apa? Kerana setiap stage ni dia ada imbuhan-imbuhan dia. Sebab semua ahli ni dia ada allowance dia. Kita beri laluan untuk azan ni.
Okey, kesimpulan akhirnya kalau kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis, kebanyakannya benda-benda yang umum je lah. Yang kita boleh simpulkan, yang paling utama ialah berhati-hati dalam pengurusan anak yatim. Bila mana Nabi disenaraikan makan harta anak yatim ni dalam 7 dosa besar, maknanya satu orang yang menjaga anak yatim, peringkat awalnya mungkin dia rasa dia boleh on track, okey. Tapi bila mana makin lama, makin setahun, dia akan tengok perkembangan yang lain macam. Dia akan terkejut dengan harta-harta anak yatim yang orang datang sumbang apa semua ni dalam jumlah yang sangat banyak. Saya kata ni sebab saya ada pengalaman duduk rumah anak yatim, dan kita tengok macam mana sebahagian orang-orang yang urus anak-anak harta anak yatim ni, dia sendiri mengakui benda tu. Sebab saya ingat waktu duduk dekatan 1, 2, 3 ni, anak-anak yatim ni dia bercampur. Ada sekolah menengah biasa, ada sekolah agama apa semua. Jadi ada yang perangai tak berapa semenggah sangat ni. Tapi orang ni dia yakin anak yatim ni kalau kita bagi dekat dia apa-apa, bagi bantuan ke, bagi apa-apa je lah sumbangan, dia memberi berkat kepada harta. Jadi ada satu kedai makan di Terengganu ni, dia hampir-hampir nak bankrupt. Hampir-hampir nak bankrupt. Tiba-tiba ada orang bagi tahu kat dia, kalau nak perniagaan ni elok, bagi dekat rumah anak yatim. Dia pun tanya rumah anak yatim mana? Orang pun tunjuk rumah anak yatim di Marang. Sebab saya, rumah anak yatim yang paling besar di Terengganu di Marang lah. Dia duduk direct penjara Marang, rumah anak yatim, rumah OKU. Kena perangai tak elok, masuk sebelah penjara tu. Okay. Dia duduk dekat-dekat je 3 tu. Okay. Jadi saya yang duduk, yang berkawan dengan, adalah ada yang perangai yang tak semenggah, memang tak semenggah. Biasanya bila mana datang orang yang nak bagi sumbangan ni, dia minta pada kita buat doa selamat lah. Kebiasaan masyarakat. Buat semayang hajat lah apa semua. Malam tu dia bawa makanan. Dia ni jual ayam percik lah. Ada di bandar Kuala Terengganu. Okay. Dia hantar dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu dia bagi duit. Pada waktu tu RM20 seorang tu agak besar lah zaman tu. Dia bagi. Lepas tu malam tu pengurusan sekolah ni, dia pengurusan rumah anak yatim ni suruh salat hajat. Saya kenal kawan-kawan yang salat hajat ni, air semayang pun tak ambil. Air semayang pun tak ambil. Penuh malam tu semayang hajat. Yang baca doa tak apa dia baca tahu. Kita yang kenal kawan-kawan kita ni, kita duk rasa lingkup pula lah meniaga kawan ni. Geng-geng ni semayang pun bukan kerti sangat. Baca Fatihah pun tunggal langgang. Sebulan lepas daripada peristiwa itu, datang tokek. Datang salam, cium tangan pengetua. Dia kata terima kasih Cik Ibrahim. Nama pengetua tu Cik Ibrahim. Dia terlepas saya bagi sebulan, kedai saya ramai orang. Keuntungan sampai dekat dengan 50,000 dapat. Ni saya datang bawa dekat dengan 20,000 nak bagi cash. Pengetua tu tengok anak-anak yatim. Geng-geng ni semayang pun tak kerti. Tapi Tuhan dengar juga doa dia. Nak kata berkat harta tu bertambah. Itu bahagian daripada kemuliaan anak yatim. Walaupun anak yatim tu perangai tak semenggah, tapi dia ada kemuliaan dia. Dia ada kemuliaan. Sebab tu orang tu dia yakin, dia bertambah yakin. Akhirnya dia jadi penyumbang tetap. Kita dah beritahu dah, tempat ni dah ada sumbangan khusus daripada kerajaan negeri. Tak. Saya yakin. Lepas saya bagi ni, dia makin bertambah. Yang tu yang dirisaukan tu. Sebab tu Nabi kata makan harta anak yatim ni hati-hati. Sebab memang menjaga anak yatim ni, walaupun anak yatim tu perangai tak semenggah, dia tu macam ada satu magnet rezeki yang boleh tarik duit banyak. Orang bagi sehingga kelabu mata orang yang jaga tu. Sebab tu Nabi beri peringatan 7 dosa besar tu, sebab dia memang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Kalau kita buat betul-betul, pahala besar. Kalau kita buat bahaya, maka kita akan menghampirkan diri dengan kecelakaan.
Kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah untuk minggu seterusnya kita akan masuk larangan rasuah, hadis yang ke-10 tu. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.